Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شهوم الميتة يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود؟ قال هو حرام. وقال قاتل الله اليهود إذا حرم الله تعالى عليهم شهومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siri yang lepas kita telah masuk satu topik dalam hadis ahkam ini, iaitu berkenaan dengan muamalat. Dan pada hadis siri yang lalu minggu lepas berkenaan dengan hadis fadail ataupun hadis tentang fadilat, pekerjaan yang paling baik menurut Nabi SAW adalah amalur rajulu biyadih wa kull bai'in mabrur. Kata Nabi SAW, pekerjaan yang paling baik adalah seseorang itu mendapat daripada hasil usaha kerja keras dia sendiri. Dia makan daripada hasil titik peluh dia sendiri. Itu adalah sumber pekerjaan yang terbaik. Senang cakap, niaga. Sebab itu orang Arab ni dikenali sebagai orang yang pedagang, orang meniaga. Dan bangsa yang dikenali dengan hebat dalam urusan perniagaan ini adalah Quraisy, iaitu Arab Quraisy. Seperti mana yang saya sebut yang lepas, ini adalah kita patah balik yang lepas. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan kepada Quraisy. Mereka ini adalah satu suku yang bijak berniaga. Contohnya adalah Nabi SAW sendiri pergi berniaga beberapa kali di Syam ataupun di Syria, dan baginda telah diamanahkan oleh Khadijah untuk berniaga di Syam, sehingga membawa keuntungan yang besar kepada Khadijah. Dan kata Nabi SAW, amalur rajulu biyadih, seseorang yang makan daripada hasil
titik peluh dia sendiri, kerja keras dia sendiri. Apa saja pekerjaan, apa saja perniagaan yang baik, kata Nabi, wa kullu bai' mabrurun. Baik itu pada siri yang lepas, pada hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dalam topik kita muamalat, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Nabi bercakap, Nabi bersabda, amal fathi, iaitu peristiwa ini berlaku pada tahun pembukaan kota Mekah, wa huwa bi Makkah, sedangkan pada waktu itu Nabi berada di Mekah, tahun ke-8 Hijrah. Pembukaan kota Mekah dengan maksud umat Islam yang berada di Madinah datang semula ke Mekah pada tahun ke-8. Maksudnya dah berada di Mekah 8 tahun, di Madinah 8 tahun, patah balik ke Mekah, sehingga pada waktu itu semua penduduk Mekah masuk Islam. Ia berlaku 2 tahun sebelum kewafatan Nabi SAW, kerana Nabi wafat pada tahun ke-10. Nabi wafat pada tahun ke-10, bermaksud balik daripada Mekah pada tahun tersebut, 2 tahun kemudian Rasulullah wafat. Dan Rasulullah hanya bertapak di Madinah selama 10 tahun sahaja. Keluar hijrah umur 53. Keluar daripada Mekah pergi ke Madinah 53 tahun umur. Sampai di Madinah, menetap di Madinah 10 tahun. Maka 53 campur 10, 63 tahun. 63 tahun Rasulullah wafat. Jadi tempohnya di Mekah lebih lama daripada di Madinah. Ialah Mekah tanah air, tempat dilahirkan, membesar di situ, sehingga 53 baru keluar. Bermaksud hati ini masih di Mekah. Hati masih di Mekah, sebab itu adalah tanah air. Maka sebab itu Nabi patah balik pada tahun ke-8, yang mana itu adalah peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan iza jaa nasrullahi wal fath. Fathi dengan mana? Satu pembukaan sehingga orang masuk. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pada waktu itu ramai yang masuk Islam. Afwaja ini datang dalam keadaan bersesak-sesak. Itu maknanya afwaja. Pada tahun yang ke-8 Hijrah, Nabi ada bersabda satu hadis, seperti mana yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah. Kata Nabi, innallaha ta'ala harrama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bai'al khamri, penjualan arak. Penjualan arak. Yang kedua, wal maitati, bangkai. Yang ketiga, wal khinziri, babi. Yang keempat, wal asnami, patung-patung berhala. Kemudian qila ya Rasulullah, ada orang tanya kepada Rasulullah, ara'aita shuhumal maitati yutla biha sufun, bagaimana dengan lemak-lemak bangkai? Bangkai dah mati, haiwan yang tak disembelih dipanggil bangkai, mati. Rugilah kalau tak dapat ambil apa langsung. Maka sahabat ni pun tanya, bagaimana Rasulullah kalau diambil lemak haiwan yang dipanggil bangkai itu, kemudian lemak itu digunakan untuk menampal perahu-perahu supaya nampak bagi jadi berkilat cantik. Digunakan sebagai untuk kilatkan perahu-perahu yang diperbuat daripada kayu. Satu.
Kemudian yang kedua, bagaimana pula dengan lemak-lemak bangkai? Wa yudhinu bihal julud, dibuat kilatkan kulit menggunakan lemak bangkai, kulit binatang. Yang ketiga, wa yastasbihu bihan nas, lemak itu dijadikan bahan bakar untuk menyalakan pelita, jadikan minyak dia. Lalu kata Nabi, huwa haramun, ia haram. Lepas tu Nabi teruskan lagi, Nabi kata apa? Qatalallahu al-yahud, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam perang, dengan maksud Allah laknat satu golongan nama dia Yahudi. Apa dia? Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha lamma harrama syuhumaha jamaluh, bila Allah Ta'ala mengharamkan lemak bangkai kepada Yahudi, jamaluh, mereka cari helah nak bagi halal, menggunakan macam-macam trik untuk bagi jadi boleh. Satu. Kemudian Nabi kata apa? Summa ba'uh, kemudian mereka jual, fa'akalu samanah, mereka makan daripada hasil jualan tersebut. Ini satu hadis yang mana banyak huraian, banyak poin, banyak isi yang boleh kita faham daripada hadis ni, mengikut cara kefahaman ulama-ulama dulu. Macam mana imam-imam mazhab faham. Baik, yang pertama, Nabi highlightkan yang pertama adalah Allah mengharamkan penjualan arak. Jual saja, beli tak apa, tak sekali. Tak nama jual kalau tak orang tak ada, orang tak beli. Tak nama beli kalau tak jual. Bila sebut jual, mesti ada pembeli. Bila sebut pembeli, mesti ada penjual. Ini senang nak fikir. Quran tak perlu nak cakap satu-satu. Bahkan dalam hadis lain berkenaan dengan arak ini, Nabi SAW mengatakan Allah melaknat, yang pertama adalah orang yang menjual arak, yang membeli, yang minum, yang tolong hidang, yang tolong serve orang minum arak. Lagi apa dia lagi? Yang tolong tanam anggur, dia sebagai supplier untuk orang buat wine. Pendek kata, siapa yang ada kena-mengena dengan arak, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang, walaupun dia tak terlibat secara langsung, tapi mungkin dia terlibat secara tidak langsung. Dia tak minum, dia tak jual, dia tak beli, tapi dia ada kena-mengena juga. Dia menyokong. Ini pun tak boleh juga. Dia menyokong, dia tidak membantah penjualan arak. Patutkah dalam, contoh, patutkah dalam komuniti Melayu, kalau komuniti Melayu itu 80%, 70%, tiba-tiba ada yang kedai yang menyediakan ataupun yang menjualkan arak, komuniti Melayu. Kalau komuniti 50-50, itu cerita lain. Sebab tu ada beberapa tempat yang melakukan protes. Bagaimana penjualan arak boleh ada di komuniti Melayu? Bukan Islam pun wujud juga dekat situ. Bukan Islam pun ada juga di situ. Persen. Tak boleh beli tempat lain. Kenapa dijual di situ? Okey, itu satu isu. Kemudian apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW berkenaan dengan arak ini adalah termasuk mempromosikan. Termasuk mempromosikan. Dia tak minum, dia tak apa, tapi dia tolong promosi. Dia pakai t-shirt yang tolong promosikan jenama yang tertentu. Dia tolong tuangkan apa saja keterlibatan seorang Muslim dengan nama dia khamar,
maka dia termasuk dalam kategori orang yang mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab qat'i. Apa dia qat'i? Tak ada khilaf. Kalau perkara yang berlaku khilaf, maksudnya ada ulama kata boleh, ada kata tak boleh, itu dipanggil zanni, itu bukan qat'i. Bila qat'i ni, itulah yang sebetulnya yang tak boleh berlaku khilaf ulama. Memang benda ijma'. Itu senang cakap. Bukan majoriti, keseluruhan. Contoh dalam ayat Allah kata apa? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Maidah, arak, perjudian, patung-patung berhala, kesemua itu adalah rijsun, najis. Yang kedua, min amali syaitan, salah satu daripada perbuatan, tindakan yang ada kena-mengena dengan syaitan. Kemudian Tuhan kata fajtanibu. Fajtanibu ni dengan maksud jauhkan diri. Apa yang kita faham dengan jauhkan diri? Saya tak nak terlibat dengan ni, saya tak nak ada saham dengan perjudian, saya tak nak ada saham dengan arak, saya tak nak ada kena-mengena sikit pun dengan dia, maka saya berlepas diri. Itu dengan maksud fajtanibu, jauhkanlah. Masyarakat Arab sinonim dengan Arab sewaktu dulu, ketika diturunkan ayat yang saya bacakan tadi, dia berperingkat. Yang pertama, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Arab sinonim dengan Arab waktu jahiliah. Bagaimana sinonim dengan arak ni? Satu rumah bukan ada sebotol, 2 botol, 3 botol, tak layan lah 2-3 botol, tempayan. Waktu jahiliah berapa tempayan, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat saya bacakan tadi. Ahli tafsir mengatakan di Madinah tanah menjadi basah. Tanah-tanah di Madinah basah seolah baru lepas hujan. Kenapa? Kerana beratus tempayan dipecahkan. Tempayan apa? Tempayan Arab. Bila turun ayat innamal khamru wal maisir, apabila pada peringkat awal agama ni bukan zalim, bila nak mengharamkan sesuatu yang merupakan budaya bagi satu-satu masyarakat, bukan boleh hapus sekaligus. Tak boleh. Macam orang nak berhenti rokok, dia bukan berhenti sekaligus, demam dia, peringkat kurang, akhir berhenti. Bila ayat yang pertama Allah Ta'ala turunkan apa? Nak minum boleh, tapi bukan waktu sembahyang. Masa dekat-dekat nak sembahyang jangan minum. Itulah yang turun ayat la taqrabus salah, jangan mendekati solat, dengan maksud jangan kamu solat wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Boleh kita faham di situ selain daripada solat, okey, no problem. Itu peringkat awal. Hatta ta'lamuna ma taqulu, sehingga kamu faham apa yang kamu baca, kamu tak pening, tak mabuk. Maka pada peringkat awal boleh minum arak di zaman dulu. Kemudian ada seorang sahabat, dia sembahyang, baru lepas minum dia sembahyang, dia baca surah Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Sepatutnya kita baca apa? La a'budu ma ta'budun, aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Tiba-tiba kepala dah pening, kan?
Kepala dah layan, dah pening kepala, mabuk. Dia baca apa? A'budu ma ta'budun, aku sembah apa yang kamu sembah. Kan berubah makna dia tu. Dia buang perkataan tidak, iaitu la. Jadi makna dia, aku sembah apa yang kamu sembah. Makna dia boleh membawa kepada syirik kalau dia waras. Maka disebabkan peristiwa itu, Allah Ta'ala turunkan ayat saya baca tadi, innamal khamru wal maisir. Bukan waktu nak sembahyang saja, haram secara total, tak boleh. Maka turun ayat tu, sahabat keluarkan tempayan, pecahkan tempayan arak. Sehingga dikatakan Madinah pada waktu itu adalah seolah-olah baru lepas turun hujan. Penuh lantai tanah masih basah dengan arak. Itu sebab turun ayat yang kedua. Nak kata sinonim dengan masyarakat Arab sampai macam tu sekali. Ada tak kita pernah dengar sahabat yang sembunyi-sembunyi simpan satu tempayan, dua tempayan, tiga tempayan? Tak ada. Cuma ada satu kes. Ada seorang ni, bila dah turun ayat pengharaman arak, dia minum. Bila turun ayat pengharaman arak, dia minum. Kemudian dihadapkan kepada Rasulullah, dibawa kepada Nabi SAW. Nabi tanya, awak minum? Ya. Minta maaf Rasulullah, saya minum. Dia mengaku. Sebat 40 rotan. Diinsaf. Kemudian kantoi lagi, minum kali kedua. Minum kali kedua. Dihadapkan kepada Rasulullah, kena lagi tindakan sebat. Tengah-tengah dia kena rotan itu, di tengah sebat tu, ada yang menyampuk. Yang cakap apa dia? La'anahullah. Dia kata apa? Allah laknat orang ni. Nabi dengar perkataan tu, Nabi pusing belakang. Siapa yang cakap? Nabi kata, la tal'anhu, jangan kamu laknat dia. Dia Muslim. Dia buat salah, tapi dia mengaku. Dia diambil tindakan, selesailah masalah. Yang kamu laknat dia tu kenapa? Laknat ini tidak boleh selagi dia Muslim. Nabi marah. Fa inna fi qalbihi hubbullah wa rasul. Nabi kata jangan laknat dia, sebab dalam hati dia masih lagi ada Allah dan Rasul. Bermaksud dia masih lagi Muslim. Itu maksud dalam hati dia masih ada Allah dan Rasul. Ini suka-suka hati melaknat orang Islam, doa supaya Allah laknat dia, tak boleh. Dia masih lagi Muslim. Kerana laknat itu menatijahkan seolah-olah kita kata, hei ahli neraka. Itu maksud laknat. Maka Nabi kata dia bagus, sebab dia buat salah, dia mengaku dia buat salah. Yang tak bagusnya buat salah tak mengaku, kan? Buat salah tak mengaku salah, rasa betul. Ini masalah. Kalau buat kesalahan, mengaku buat salah, normal, biasa. Dan Nabi pun tak kecam dia, Nabi pun tidak melaknat dia. Bahkan Nabi marah kepada orang yang mengatakan, mengeluarkan kata-kata kesat kepada dia. Contoh lain, seorang wanita yang telah melakukan hubungan dengan lelaki tanpa ada hubungan pernikahan sehingga melahirkan anak, lalu dia jumpa Rasulullah, dia ambil tindakan rejam sampai mati perempuan tu. Nabi semayang jenazah dia, Nabi doa kepada dia, sebab dia Muslim. Dia mengaku dia buat salah, itu baguslah, sedar kesalahan yang dilakukan. Masalah ni buat salah tak ngaku, pertahankan apa yang dia buat tu, ingat betul rupanya salah, tak sedar kata itu salah. Ini masalah besar. Baik, yang pertama tadi Nabi kata Allah mengharamkan. Banyak cerita tentang arak ni.
tentang arak yang menjadi sinonim dengan budaya masyarakat Arab Jahiliyah. Saya dah sebut tuan-tuan, Arab Mekah ni waktu zaman Nabi, mereka lebih kolot daripada orang Madinah. Lebih kolot pemikiran, ideologi daripada orang Madinah. Mereka minum, mereka membunuh anak sebab takut tak boleh bagi makan, sehingga Allah turunkan 2 ayat. La taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anak kalian sebab takut tak boleh bagi makan. Anak ramai sangat. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sebab kami yang bagi rezeki kamu. Sebab Allah yang beri rezeki. Jadi pemikiran mereka kolot, fahaman mereka kolot, sehingga bunuh, menzalimi anak yatim, menafikan hak anak yatim, menafikan hak kaum wanita, melakukan tawaf pusing Kaabah bertelanjang, sehingga Allah turunkan ayat khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Tawaf juga, tapi tidak berpakaian. Lelaki di waktu siang, perempuan di waktu malam. Itu turun ayat khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai pakaian yang menutup aurat bila masuk ke dalam masjid. Bila Nabi sampai di Madinah, budaya Madinah ni lain, berubah, 100% berubah. Orang Madinah ni baik, mudah menerima, friendly lah tu. Tidak membunuh anak perempuan, tidak menyembah patung, lagi tidak menzalimi anak yatim. Mereka lebih bertamadun daripada orang Mekah, sebab pergaulan mereka dengan Yahudi. Sebab mereka bergaul dengan Yahudi. Apa maksud dia? Maksudnya Yahudi dah lama maju, Yahudi dah lama ke depan. Zaman Rasulullah mereka dah ke depan. Orang Arab teruk lagi perangai, tapi Yahudi dah advance. Itu Madinah. Sebab itu orang yang Arab Madinah, sahabat Nabi sebelum Islam, yang mereka duduk dengan Yahudi, mereka terpengaruh dengan Yahudi. Sudut apa? Cara berfikir. Di sudut cara berfikir memberi kesan. Itu penting suasana, persekitaran, circle kita panggil, di mana kita hidup, di mana kita diletakkan. Maka dia akan mencorakkan pemikiran kita, dia akan mencorakkan peribadi kita. Kawan dengan orang baik, baik. Kawan orang tak baik, tak baik. Itu sifat dia macam tu, senang. Arak, saya ulang tadi, yang menjadi sinonim dengan masyarakat Arab. Mabuk ini biasa, tapi oleh kerana ada mudarat yang lebih besar daripada manfaat, maka Tuhan haramkan arak. Maka kita panggil arak diharamkan sebab mabuk. Bila mabuk ni, akal kita tak boleh berfikir dengan waras. Bila marah, contoh marah, satu sifat negatif. Sebab tu Nabi kata jangan marah. Dan Quran kata wal kazimin al-ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang baik ni menurut Al-Quran, Allah kata apa? Dia berjaya menahan kemarahan dia. Dia marah tapi dia kontrol. Sebab apa? Sebab bila orang marah, dia akan bertindak di luar kawalan. Akal dia akan ditutupi dengan nafsu dia, akan tak dapat berfikir dengan waras. Jadi kesan lebih buruk berlaku kalau banyak kesan negatif. Lebih kritikal lagi, sampai banyak kita baca kan, bunuh isteri, bunuh anak, bunuh ibu. Kesan daripada apa? Marah. Apa yang diminta tak dapat. Sebab nafsu mengawal akal. Maka dalam Quran berkata wal kazimin al-ghaiz, orang yang berjaya menahan kemarahan. Bahkan Nabi sifatkan laisa syadidu, bukanlah orang kuat itu adalah orang menang bergusti. Innamas syadidu may yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang kuat itu adalah yang berjaya kawal diri dia bila dia marah. Itu baru kuat. Bukan kuat awak pergi tubuh orang, tapi awak kontrol diri awak sendiri. Ini diri sendiri pun tak boleh nak kontrol, macam mana?
Baik, kesan daripada marah akan menghasilkan banyak kesan negatif. Kesan daripada mabuk juga menghasilkan banyak kesan negatif. Ini takkan kita nak nafi lagi. Contoh, saya memandu dalam keadaan saya mabuk, kepala pening kan mabuk, bawa kereta. Lepas tu apa berlaku? Kalau saya terjun masuk gaung seorang-seorang, okey, lantaklah seorang diri. Betul? Tak libatkan orang, tak apa. Awak mabuk, awak jatuh dalam gaung seorang-seorang, okey, selesai. Tapi masalah awak libatkan orang lain, kan? Masalahnya melibatkan orang lain, langgar orang. Orang menaikkan nasi lemak tepi jalan kena langgar, contoh. Orang naik motor kena langgar, mati. Kesannya sebab apa? Mabuk. Tapi memandu, itu dipanggil apa? Membunuh. Kesan negatif itu terlalu banyak. Sabit kesalahan. Bila sabit kesalahan, lepas pula. Lepas pula. Ini tak faham. Sebab itu banyak kesan buruk dia. Sebab itu agama mengharamkan, melarang benda ini. Sebab apa? Benda itu dipanggil reasonable. Kita boleh fikir, masuk akal. Oh, betul juga. Sebab itu Tuhan haramkan arak. Masuk akal. Betul lah, arak ni tak bagus. Banyak yang tak baik daripada yang baik. Kalau ada baik pun, Tuhan kata manfaat, mudarat lebih besar daripada min naf'ihima. Manfaat mungkin 1-2% sebab dia alkohol, boleh digunakan untuk bahan sekian-sekian, tapi mudarat dia 90%, 99%. Jadi kita tak faham kenapa orang masih mempertahankan. Okey, ada tak mana-mana budaya selain daripada Melayu, mana-mana budaya yang menggalakkan minum arak sampai mabuk-mabuk? Tak ada. Yang salah tu bukan agama dia, dia sendiri. Lepas tu dia jual agama dia, kata boleh. Gila, tanya mana-mana agama, dia kata boleh, dalam agama saya boleh. Tak, nipu, awak sendiri yang nak, kemudian jual nama agama. Sebab tu kita tak salahkan kefahaman dia, tapi individu punya salah. Jangan babitkan agama. Begitu juga orang Islam. Dia Muslim, kita Muslim, dia buat salah, bukan dia salah faham agama. Ada kita Muslim, kita buat salah, orang non-Muslim dia tak salahkan kita, dia salahkan agama kita. Nampak? Itu dia panggil berat sebelah. Kenapa nak salahkan agama saya? Kesalahan yang saya buat, saya yang salah. Agama saya tak suruh saya buat begitu. Tapi kenapa dia nak salahkan agama kita juga? Sebab dia benci. Sebab itu kesalahan yang dilakukan oleh mana-mana individu, kesalahan individu itu, bukan agama dia. Tak ada agama yang suruh buat benda tak baik. Tak ada kepercayaan yang suruh seorang melakukan perkara jenayah. Tak ada. Kesalahan dia yang bertanggungjawab. Baik, kesan negatif daripada khamar banyak. Apa dia khamar? Apa saja minuman yang memabukkan, sedikit ataupun banyak. Qaliluha wa kathiruha. Sebab tu Nabi SAW menggariskan dalam hadis lain, kullu muskirin haramun. Setiap minuman yang memabukkan haram, maka dia masuk dalam kategori arak. Minuman, bukan cair. Yang masukkan ni adalah liquid. Setiap minuman yang memabukkan, maka dia termasuk dalam kategori khamar. Maka Nabi melarang, sehingga Nabi mengatakan Allah mengharam bentuk penjualan dan apa saja yang ada kaitan dengan arak. Maka kita selaku Muslim kena berlepas diri. Berlepas diri, tak nak ada kena-mengena langsung dengan nama dia arak. Ini tak pakai t-shirt sponsor. Sebab tu ada yang setengah orang Muslim ni, kalau kita tengok bola,
Ada t-shirt yang ada sponsor company awak yang besar-besar ni. Ada yang tak pakai, ada yang sebab dia tak nak mempromosikan perkara tu, kerana dia akan ada saham juga, keterlibatan dia dalam tu, dia akan dapat buat dia. Tapi kita pakai ni bukan kita nak promosi apa. Kita ni bukan star, kan? Kita bukan bintang apa pun. Kita pakai tak ada kesan. Tapi bila orang famous pakai, dia mempromosikan. Yang kedua, Nabi kata Allah mengharamkan penjualan maitah, bangkai. Baik, kita perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan bangkai, ataupun kita dalam Quran sebut maitah. Apa dia punya takrifan yang tepat bagi maitah? Maitah ini adalah bangkai. Apa yang dimaksudkan dengan bangkai? Setiap haiwan yang mati bukan dengan sembelihan syar'i. Dia sembelih tapi tak ikut syarak, bangkai. Ayam pun boleh jadi bangkai walaupun sembelih. Sebab tu ada nama dia sembelihan syar'i. Ada sembelihan yang tidak syar'i. Macam mana sembelihan tak syar'i? Tak cukup syarat, tak putus urat-urat yang telah ditetapkan. Lembu pun boleh jadi bangkai walaupun disembelih. Rugi. Dan baru ni ada kes baru ada korban baru ni. Lembu dah mati, awak pergi sembelih lagi. Tak sedar kata dah mati. Mati sebab terjeruk leher. Dia tarik tinggi sangat kan. Lembu korban sembelih lembu tak mengelupur pun. Maksudnya darah pun tak ada. Maksudnya dah mati dulu sebelum sembelih. Maka itu dipanggil apa? Bangkai. Bila sebut bangkai ni, apa satu pun kita tak boleh ambil kecuali kulit. Marra Rasulullah SAW, Nabi lalu satu hari, kemudian tengok bangkai kambing tepi jalan. Nabi kata, kenapa tak ambil? Mereka jawab, bangkai Rasulullah. Nabi kata, halla ta'khuzu ihabaha, kenapa tak ambil kulit dia? Daripada sini ulama keluarkan dalil daripada hadis ini, yang boleh diambil manfaat untuk digunakan adalah kulit sahaja. Selain daripada kulit tak boleh. Kuku ke, itu haiwan yang begini kaedah dia. Binatang yang boleh dimakan tapi mati bukan dengan sembelihan syar'i, maka bangkai. Yang kedua, binatang yang tak boleh dimakan juga dianggap sebagai bangkai, kecuali kulit. Bila anggap sebagai bangkai, hukum dia adalah najis. Oh, dia pakai cincin batu diperbuat daripada taring harimau. Contoh, batu dia daripada taring harimau. Harimau kita tak boleh makan, karnivor. Cincin diperbuat daripada kuku harimau. Contoh, masuk masjid sembahyang, Allahu Akbar, tak sah sembahyang dia. Sebab apa? Awak telah bawa najis. Itu dianggap sebagai najis. Kenapa najis? Sebab binatang itu tidak boleh diambil manfaat, sebab kita tak boleh makan. Kulit okey, kulit tak ada masalah, kulit biawak pun boleh, kecuali kulit babi ya, kulit anjing. Selain daripada itu, tidak dibenarkan untuk diambil. Baik, dah habis sekejap saya rasa. Satu hadis pun tak habis. Tak apalah, kita sambung minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.